Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 1 Jun 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Memulakan berita dengan laporan di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin pada Sabtu telah meninjau keadaan di Pantai Batu 1 Kuala Baram yang dilaporkan terdapat banyak timbunan serpihan kayu sehingga menyukarkan nelayan turun ke laut. Hasil tinjauan mendapati serpihan-serpihan kayu tersebut digunakan oleh kontraktor Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Miri sebelum ini bagi tujuan pembersihan. Menyelesaikan masalah tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu segera bertindak meminta kontraktor yang bertanggungjawab menggunakan ekskavator jenis lengan panjang untuk memindahkan serpihan-serpihan kayu tersebut ke lokasi yang lebih jauh. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee selaku Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah mengesahkan bahawa Institut Kemahiran Belian Negara IKBN Miri akan digunakan sebagai pusat pemberian vaksin PPV AstraZeneca yang akan bermula pada 7 Jun 2021. Jelas beliau menerusi kenyataan media pada Ahad, pemilihan lokasi itu dilakukan selepas JPBB Miri selesai melakukan pemantauan bagi melihat kesesuaian tempat pada Sabtu. Berita seterusnya mengenai penyerahan bantuan bekalan makanan sumbangan Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si kepada penduduk di 2 buah rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Sarike. Sumbangan berbentuk barangan makanan seperti beras, gula, minyak masak, mi segerak, telur ayam, milo, garam dan tepung gandum itu diagihkan kepada 36 penduduk rumah panjang Sabah, Sungai Selangan dan 103 di rumah panjang Garai, Sungai Minus. Berikut pula, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara sememangnya bertujuan mengekang penularan jangkitan COVID-19 yang semakin membimbangkan pada masa ini. Sehubungan dengan itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Miri, Superintenden Muhammad Sabri Zainul menyeru masyarakat khususnya di Bandaraya Miri untuk memberi kerjasama kepada petugas barisan hadapan untuk kekal duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting. Jadi kepada masyarakat di Miri, saya amat bermohon supaya bagi kerjasamalah. Kalau tidak ada perkara penting, duduklah di rumah. Jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga. Sebab apa? Kita tak mau kes wabak COVID ni merebak. Jadi cara nak menyekat daripada wabak ni dari merebak adalah kurangkan pergerakan, kurangkan pertemuan, kurangkan percampuran. Jadi itulah sebabnya kerajaan mengarahkan untuk mengadakan lockdown ini. Berikut jelas beliau selepas taklimat Ops COVID-19 di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri pada Isnin. Justru beliau berharap sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, kes COVID-19 dapat dikurangkan dan negara akan kembali stabil serta selamat seperti sebelumnya. Jadi itulah pihak petugas barisan hadapan amat mengharapkan kerjasama masyarakat. Sebab apa? Kita dah lama, dah lebih setahun bergelumang dengan COVID ini. Jadi bagilah kita harapkan dengan lockdown ini kita berjaya mengurangkan kes COVID-19 di Malaysia ni, khususnya di daerah Miri ini. Jadi itulah harapan kita kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai sekatan Jalan Raya SJR di beberapa lokasi di Bandar Sarike bermula 1 Jun hingga 14 Jun 2021. Berikut merupakan beberapa lokasi yang telah dikenal pasti. Oleh yang demikian, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM akan menjalankan SJR sepanjang masa 24 jam yang dibahagikan kepada 4 shift dibantu oleh pihak Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Selain itu, PDRM juga akan terus memantau dan menjalankan rondaan berkala dari masa ke semasa di kawasan bandar, jalan utama, taman perumahan dan kampung-kampung bagi memastikan semua SOP dipatuhi. Tindakan tegas akan diambil sekiranya ada yang melanggar peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Berikutnya, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO di daerah Tatau telah menyalurkan sumbangan kemudahan kerusi dan kanopi bagi menambah keperluan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sukan Tatau.
Menurut pemangku Pegawai Daerah Tatau merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tatau, Kelvin Ligong, sumbangan disalurkan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas, Cawangan Dun Kaku Saberkas Unit Pasar Lama Tatau, Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta Persatuan Anak Tatau Perantau. Keempat-empat NGO berkenaan telah menyumbangkan sebanyak 180 kerusi dan 4 kanopi bagi membantu melancarkan program imunisasi COVID-19 di PPB tersebut. Manakala di Bintango, tahap pematuhan tinggi terhadap SOP yang diamalkan masyarakat di Rumah Cerida wajar jadikan contoh oleh rumah-rumah panjang lain di Sarawak. Menurut Tuai Rumah Cerida Igu, beliau amat bangga kerana anak-anak buahnya memberikan sokongan dan kerjasama mematuhi SOP yang ditetapkan sebagai usaha memutuskan penularan COVID-19. Atas kerjasama tersebut, Rumah Cerida telah terpilih dalam pencalonan pertandingan Komuniti Zon Hijau COVID-19 kategori luar bandar di Sarawak. Ya, saya rasa bangga juga lebih-lebih lagi sebab anak buah saya dengar kata, mereka pun beri sokongan, mereka pun bekerjasama. Itulah saya bangga sebab mereka beri kerjasama dengan saya. Itulah saya bangga. Bangga juga sebab rumah ini jadi contoh untuk rumah panjang yang lain. Sebab yang penting bagi kita, kesihatan untuk kita. Yang macam KP gawai itu budikan dulu lah. Yang penting sekarang ini kesihatan semua. Itu lebih penting. Katanya semasa ditemu bual media pada Isnin. Sekian edisi malam bersama saya, Vivian Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sekali lagi kami dari UKAS mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua anak Sarawak yang menyambutnya. Salam UKAS. Engau peluang tu, aku dekat meri selamat ngintu hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Lalu pihak megah aku dekat meri jaku lalau ngagai kita semua ba hari gawai tu anang berjalai mindah ngabang ngagai rumah ke rumah berindia engau pengerekai igi penyakit COVID-19. Lalu pihak megah aku minta kita semua celap embab gayu guru gerai nyamai bidik lansi bertuah berlimpah kaya raja ngungan menua. Oh ha. Ngajih ke kita gerai nyamai gayu guru nguan menua bertuah berlimpah bak tahun tidak datai. Gawai tetap gawai, namun jangan lupa kebersihan diri dan keluarga perlu diutamakan. #kita jaga kita. Kenikmatan perayaan ini sentiasa dirasai. Cuma bezanya tahun ini kita lebih berjaga-jaga dan berwaspada. Jaga jarak kita dengan orang lain, elakkan bersalam. Untuk kebaikan kita, keluarga kita dan negara. Walaupun perayaan Gawai pada tahun ini hanya disambut sehari sahaja, namun tidak bermakna kemeriahan tidak dirasai seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenikmatan mungkin tidak dapat digambarkan, namun datangnya dari hati. Menjelang tiba sambutan Gawai, kemeriahan dirasa tak kira bangsa. Kasih sayang sentiasa tersemai biarpun keadaannya sedikit berbeza. Gawai-gawai juga, namun sentiasa berwaspada.